Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum dan saya konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini kita akan belajar topik tingkatan 4, iaitu dengan tajuknya ialah buku catatan pertama dengan subtopiknya ialah buku tunai runcit guys. Okay guys, bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okey guys, kita sambung lagi buku catatan pertama dengan subtopiknya buku tunai runcit. Okey, sila rujuk buku teks muka surat 127. Okey, yang pertama, kegunaan buku tunai runcit. Okey, dia adalah untuk pembayaran amaun kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan seperti bayaran minuman, tetamu dan upah cuti pejabat. Maksudnya bayaran dia kecil-kecilan sahaja. Okey, itu gunaan dia lah. Biasanya bawah 100 macam tu, ataupun bawah 500 bergantung pada pejabat. Biasanya bawah 100 lah. Okey, tujuan penggunaan buku tunai runcit. Okey, mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amaun yang kecil dalam buku tunai. Okey, sebelum ni anda dah belajar buku tunai. Okey, banyak kita buat rekod kat situ. Okey, dekat buku tunai dia merekodkan catatan secara tunai dan bank ataupun yang menggunakan cek. Okey, so kadang-kadang di dalam perniagaan ada juga belanja yang kerap berlaku, banyak kali berlaku kan. Okey, kalau dia bayar minuman setiap hari, jadi kalau direkodkan dalam buku tunai biasa tu, jadi rekod dia banyak. So belanja kecil ni direkodkan dalam buku tunai runcit. Okey. Oops. Okey, seterusnya mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk pembelanjaan amaunnya yang kecil. Okey, kalau bayaran amaun yang kecil ni, kalau menggunakan cek dia rugi. Okey, sebab cek tu ada charge dia. Okey, so tak perlulah. Okay, sistem panja. Okay, sistem panja runcit digunakan bagi menguruskan dana tunai runcit perniagaan. Okey. Juruang akan memperuntukkan sejumlah wang tunai pada setiap awal bulan bagi menjelaskan perbelanjaan yang amaunnya kecil lah. Okey. So maksudnya katakanlah syarikat tu, perniagaan tu dia tentukan okey, buku tunai runcit untuk syarikat ni adalah 500. Okey. So bila untuk bulan tu 500, dia tetapkan 500. So awal bulan dia bagi dekat kerani RM500. So dia akan belanja secara tunai lah. Okey. So katakan sepanjang bulan tu dia dah belanja RM200. Sampai 30 hari bulan ada baki lagi 300. Okey, 30 hari bulan ada baki 300. So nanti bila bulan depannya, bulan seterusnya, okey, jadi baki awal akhir bulan lepas ada 300. So ketua kerani akan keluarkan cek yang baru lah. Dia akan keluarkan tunai yang baru. Tadi 300, so dia tambah lagi 200 supaya awal-awal setiap bulan mesti cukup 500. Macam tu lah maksudnya. Okey. Pada setiap ujung bulan pula akan dihitung jumlah pembayaran yang telah dibayar. Okey. Kemudian pada sekepen cek akan dikeluarkan untuk tujuan rekrutmen bagi wang yang telah dibelanjakan. Ni yang saya ceritakan tadi ya. Okey. Okey, ini adalah format buku tunai runcit guys. Boleh tengok dalam buku teks. Okey, yang pertama dia ada tarikh. Okey. Kedua, tu di mana tarikh urus niaga berlaku. Kedua, butir. Nama-nama akaun yang terlibat. Ketiga, folio. Okey, merujukkan halaman dalam ledger. Seterusnya nombor voucher. Okey. Nombor dokumen sumber lah. Nombor dokumen. Kita dalam peksa tak tulis tak apa folio dengan nombor voucher ni. Okey, kemudian penerimaan. Kemudian merekod peruntukan tunai runcit yang diterima kepada juruwang. Okey, berapa kita dapat duit pada juruwang. Okey, penerimaan sekali je. Yang ini semua pembayaran. Okey, kemudian pembayaran kredit lah. Maksud duit kita keluar.
So kemudian kita ada rekod pembayarannya, maksudnya rekod bayaran runcit yang dilakukan mengikut catatan perbelanjaan dalam voucher lah. Okay, kemudian kita ada analisis bayaran. Okay, dekat sini dia akan pecah-pecahkan ikut kategori pembayaran kita. Okay, biasanya dalam soalan dia akan bagi senarai analisis. So jangan pening-pening kepala, cuma salin je balik apa senarai analisis tu. Okay, pertama macam ni lah, contohnya pos, tambang, alat tulis, belanja am, ni folio. Okay, setiap soalan kadang-kadang berbeza. Belanja am tu biasa memang ada, alat tulis pun biasa, stamp ataupun pos pun biasa ada. Okay, folio tu tak tulis pun tak apa. Alright, ni jalur analisis lah. Jalur khas bagi merekodkan urus niaga runcit yang kerap berlaku. Dalam Excel SPM, dia punya kotak-kotak ni, format je ni, dia dah bagi. Okay, kadang-kadang kita tinggal nak isi saja tarikh, penerimaan, pembayaran, dan analisis. Okay, kadang-kadang pun dia dah siap tulis rezeki masing-masing lah. Okay, kemudian pelbagai. Folio sekali merekodkan urus niaga yang berlaku sekali dalam organisasi perniagaan. Okay guys, ini format dia, kena tahu, kena ingat. Senang saja guys, topik ni kalau keluar SPM, memang senyum lah sebab sangatlah mudah. Okay, dan RM jangan lupa lah tulis nilai mata wang kita. Okay, seterusnya pertama kita tengok contoh 18 dalam buku teks. Kedai buku masyarakat ada menyimpan buku tunai runcit ikut sistem panja. Bermula pada 1 April 2016, Ketua Juruwang hanya akan memberikan wang peruntukan sebulan sekali pada setiap awal bulan. Okay, berikutlah penerimaan dan penggunaan. Okay, so format kita dah ada. Dia dah tahu analisis dia. Okay, tu soalan dia. Ada tarikh, ada nombor voucher, ada butiran, ada jumlah. Okay, kemudian anda dikendaki sediakan buku tunai runcit sehingga 30 April dengan menunjukkan laju alat tulis, belanja pejabat, pos dan pelbagai. So, itu adalah dia punya analisis lah. Dekat bawah tu analisis bayaran. Okay, so kita ikut yang tu saja. Dia punya laju analisis. Kemudian kita masukkan. So, yang pertama kita tengok. April 1, 2016, menerima cek daripada Ketua Juruwang untuk memulakan buku tunai runcit. So, kita rekod macam mana. Sila lihat format dekat sebelah tu. Okay, kemudian kita tulis tarikh dulu. 2016, April 1. Menerima cek daripada kalau cek kita tulis bank. Okay, kita terima. So, masuk dekat penerimaan lah. Okay, kalau rajin, tulislah situ folio BT1. Tak tulis pun tak apa. Okay, tulis RM600 sebab kita terima. Okay, so kita tengok yang kedua, iaitu 3 hari bulan, alat tulis dan kertas. So, kita tulis dekat situ 3 hari bulan. Okay, bawah tu. Okay, tengok sebelah 3 hari bulan. Kemudian kita tulis alat tulis dan kertas. Okay, tulis alat tulis pun tak apa. Ikut ayat ni pun boleh. Alat tulis dan kertas. Kemudian dia masukkan nombor voucher. Okay, kalau dalam periksa tak tulis pun tak apa. Okay, sebaiknya tulis lah. So, pembayaran sebab dia bayar tau. Dia tulis tu alat tulis dan kertas. So, rekod kad pembayaran 90. Kemudian, kita masukkan dalam laju analisis alat tulis 90. Dia macam tu. Okay, so kita next. Kita tengok 5 hari bulan. Bayar belanja baiki pintu pejabat. Okay, so 5 hari bulan. Kita tulis macam mana? Kita tulis baiki pintu. Kemudian, tak ada tulis penuh. Tulis baiki pintu je. Okay, voucher. Kemudian, semestinya pembayaran lah. Sebab penerimaan satu sekali tu je. RM60. Kemudian, okay, kita kategorikan alat. Dia masuk alat tulis ke? Pos ke? Belanja pejabat ataupun pelbagai? So, dekat baiki pintu pejabat. So, kita masukkan dekat pejabat lah. Berkaitan dengan pejabat. Okay. So, next. Kita tengok 7 hari bulan. Baiki paip pejabat. Okay. So, tulis sama juga 7 hari bulan. Kita tulis baiki paip. Okay. Baiki kita bayar nombor voucher. Kemudian masukkan pembayaran RM40. Okay. Kita kategorikan dekat mana. Jangan salah masuk lah. So, baiki paip pejabat. Dengan pejabat lah. So, kita masukkan RM40. Okay. Kemudian, 9 hari bulan. Okay. Pos laju. Pos. Automatik lah tu. Pos laju. So, tulislah kat situ. Pos laju. Kita buat pembayaran RM50. Kita rekodkan.
Kemudian masukkan di analisis bayaran bahagian pos, nombor pos kan. Okay, RM50 nilai yang sama. Senang je guys. Okey, seterusnya okey, 13 hari bulan pinjaman Azhar. Okey, so kita rekod kat situ. Okey, maksudnya pekerja pinjam lah. Kita tulis pinjaman Azhar. Kita tulis nama orang siapa yang pinjam. Okey, kita keluarkan 120. Okey, 120. Kemudian kemudian kita masukkan laju je lah. Pelbagai. Jadi kita tak masuk dekat alat tulis. Pos pun tak boleh. Belanja pejabat tak boleh. Bukan belanja pejabat. So kita masuk dekat pelbagai 120. Okay, kita buat folio pun tak apa guys. Okay, next. 26 hari bulan surat berdaftar. Okay, tulis 26 hari bulan. Perkara dia, butir dia, surat berdaftar. Berapa nilai dia kita tulis RM30. Semua pembayaran. Kemudian surat berdaftar biasanya surat berkaitan dengan pos. So kita masuk dekat pos. Okay, last sekali 29 hari bulan upah mencuci. Okay, so kita rekodkan 29 hari bulan upah mencuci. Okay, 7 biasanya RM70 dekat pembayaran dan seterusnya dekat belanja pejabat. Biasa cuci pejabat lah. Okay, belanja pejabat. Okay, dah selesai semua. Kita dah rekodkan. Mula-mula, lepas tu kita nak buat apa? Mula kita jumlahkan dulu bahagian kolom penerimaan. Penerimaan ada 600. So, kita rekodkan 600. Kemudian kita jumlahkan bahagian pembayaran. Sebelah dia ada berapa? 460. Kemudian kita jumlahkan setiap laju analisis bayaran. Alat tulis berapa? 90. Jumlahkan. Laju dia RM80. Belanja pejabat tu kita jumlahkan total dia semua berapa? 170 dan pelbagai 120. Okay. Dah sudah. Okey, tengok kolom dekat bawah tu ada kolom jumlah, kita tulis 600. Kita bandingkan 600 dengan 460, mana jumlah paling besar dekat atas tu. Okey, jumlah penerimaan dan pembayaran. So, penerimaan lebih banyak, so dia jadi jumlah imbangan. So, 600 tu kita tulis dekat bawah. Untuk jumlah penerimaan dan pembayaran pun kita tulis 600. So, selepas tu di bahagian pembayaran, tengok jumlah dari 600 dekat bawah tu, di bahagian pembayaran kita akan tolakkan dengan 460 tu lah belanja sebenar kita. Okay, so berapa baki kita? 140. Okay, 600 tolak 460 kita dapat 140. Kita tulis 31 hari bulan sebagai baki hantar bawah. Okay, bagian baki hantar bawah. Kemudian bila dah ada baki hantar bawah, kita kena bawa lah ke bulan hadapan. Tulis Mei 1, tulis baki bawah-bawah. Berapa bagi hantar bawah tadi? 140. So, dia hantar 140. Okey. Itu 140. Jadi, pada bulan yang baru, duit kita ada baki 140. Okey, setiap bulan kena cukupkan 600. So, kerani ketua juruwang akan bagi duit lagi lah dalam bentuk cek. So, kita tulis bank. Berapa jumlah dia? Tengok dekat atas tu. Jumlah pembayaran. Berapa yang dah dibelanjakan, dia akan top up je. Berapa nak cukupkan? 600. Okey. 460. Macam tu saja guys. Senang sahaja. Okey. Kita tengok yang terakhir. Bentuk dokumen. Okey. Kedai komputer anda menyimpan buku tunai runcit mengikut seter panjar bermula pada 1 Ogos 2016. Ketua juruwang masukkan tunai ke dalam panjar runcit berjumlah RM400 pada 1 Ogos. Berikut adalah dokumen. So, pastikan dokumen tu. Dia bagi dokumen. Okey, dia tak bagi analisis. Bila dia tak bagi analisis, you guys kena tengok dulu setiap bil tu. Okey, dia biasanya berkaitan dengan buku tunai runcit ni, jumlah dia kecil, kena ingat. Kemudian melibatkan bil tunai, slip daftar tunai, okey, ataupun voucher tunai. Semua berkaitan dengan tunai. Sebab dia tak menggunakan cek lah, kecuali dia dapat duit pada bank tu. Okey, kemudian kita tengok butiran bagi setiap dokumen. Okay, so butiran dokumen yang pertama, kita tengok warna biru tu. Okay, kita butirannya alat tulis. Kita tahu buku tulis kertas A4. So, itu adalah alat tulis. So, kita dah dapat satu analisis alat tulis. Kemudian, kita tengok dokumen 2, tambang teksi. Okay, so automatik kita tahu tambang. Mesti ada laju tambang. So, dokumen bawah dia pula, kita lihat kopi kapal api. Gula. Ni untuk apa? Biasa untuk buat air di pejabat. So, ni adalah belanja pejabat. Tu dapat kolom kan. Kemudian,
bil tunai, kita butiran je, warna biru ni, mencuci pejabat. So, itu adalah berkaitan dengan belanja pejabat. Dan last sekali, slip daftar tunai, kedai makan asam pedas. Okay, jadi semua dah ada. Okay, ini boleh dijadikan pelbagai ataupun belanja pejabat lah. Okay, so pelbagai tu kena letakkan satu. Folio tu tak buat pun tak apa. Okay, so mari kita rekod. Macam mana nak rekod? Kalau berkaitan dokumen, pastikan yang pertama, masukkan dulu lah tunai ke dalam buku tunai runcit. Itu 1 Ogos RM400. So masukkan Ogos 1, bank, buku tunai 1, RM400 kita terima. Okay, dah selesai. Kita tengok dokumen yang pertama, kita tahu confirmkan dia okey betul bil tunai. Berapa hari bulan? 7 hari bulan. Tengok butiran dia betul tak? Okey betul, alat tulis. Tengok jumlah dia betul tak? RM13 kecil. Okey, fine. Kemudian betul tak tunai? Tunai. So boleh masuk. So rekodkan 7 hari bulan dekat buku tunai runcit, alat tulis. Okey, kita kategorikan alat tulis. Kemudian nombor dokumen dia. Okey, kemudian kita tulis RM13 lah jumlah dia tadi. Kemudian kita masukkan dekat kolom alat tulis RM13 dekat analisis. Okey, kemudian kita pergi dekat dokumen seterusnya. Dokumen 2, confirmkan. Okey, voucher tunai runcit, confirm buku tunai runcit. Kadang-kadang masuk buku tunai kan. Ni buku tunai runcit. Okey, so tulis tu, tengok tarikh dia. Kemudian tengok butiran dia apa, keterangan dia, tambang teksi. Okey, boleh tambang teksi RM35. Kemudian confirm tunai. Okey, itu maklumat-maklumat penting yang saya highlightkan. Okay, so kita masukkan 9 hari bulan, tarikh dia, butiran dia, tulis tambang sahaja. Kemudian nombor dokumen dia. Kemudian RM35 jumlah dia. So kita masukkan dekat kolom, dekat analisis dia, kolom tambang lah. Okay, next. Kita pergi dekat dokumen bawah tu. Tunai pasti dokumennya, slip daftar tunai. Okay, fine. 16 hari bulan, tarikh dia. So tengok butiran je, kopi kapal api dan gula. So ni adalah belanja pejabat lah. So last sekali kita ambil berapa jumlah dia, RM19. Okay, so kita masukkan 16 bulan, masukkan butiran dia. Kemudian kita masukkan pembayaran RM19. Dia masukkan dekat kolom belanja pejabat. Okay, next. Bil tunai, warna biru dekat atas. Okay, macam biasa, confirmkan dokumen. Kemudian tarikh dia, kemudian tengok butiran dia betul. Itu jumlah dia RM50. Okey, kemudian tunai. Okey. Itu maklumat penting. So kita masukkan 27 tarikh dia dulu, 27 hari bulan. Kemudian tulis upah mencuci. Kemudian RM50. Okey, masukkan jumlah dia. Okey, kemudian masukkan dekat kolom dia. Pejabat lah. Okey, belanja pejabat. Okey, seterusnya. Okey, akhir sekali, dokumen akhir, slip daftar tunai, tarikh, yang butiran dia, kemudian jumlah dia. Itu maklumat penting. Kalau ada highlight, biasa bawa highlight lah dalam peksa. Kita highlightkan maklumat-maklumat penting yang kita akan menggunakan. So, tulis 29 hari bulan, makan dan minum. Jangan tulis set asam pedas, tulis makan dan minum lah, yang general. Okey, kemudian 22 hari bulan jumlah dia, kita rekodkan dekat belanja pejabat makan dan minum ni. Okay, dah selesai. Dah selesai, sama mula kita jumlahkan bahagian penerimaan. Okay, jumlah penerimaan 400. Kemudian kita jumlahkan bahagian kolom pembayaran 139. Kemudian kita jumlahkan bahagian analisis. Setiap kolom analisis, alat tulis, tambang, belanja pejabat. Okay, pelbagai tu tak ada lah. So kemudian jumlah imbangan kita pilih 400 dengan 139. Penerimaan dengan bayaran mana lebih banyak? 400 lebih banyak. So kita turunkan 400. Kemudian jadi 400 dekat pembayaran. So 400 tolak 139 dapat 261. Okay, 261 ni adalah duit baki kita lah. Awal-awal kita dapat duit 400. Kemudian kita dah buat pembayaran 139. So duit baki kita adalah 261. Tolak lah 31 bulan, kita tulis baki HB. Kemudian September 1 kita turunkan baki HB tu, kita tulis baki BB 261 bahagian penerimaan. Kemudian setiap bulan dia kena dapat, mulakan perniagaan dia, buku tunai runcit dia dengan RM400. So kerani kewangan akan tambahkan berapa yang kurang, iaitu berapa yang dia dah belanjakan tadi,
ke bank 139. Itu saja guys, senang sahaja guys. Okay guys, jangan lupa like, subscribe dan share, dan boleh komen jika anda faham dan jika ada sebarang cadangan untuk penambahbaikan. Okay, sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye, adios.